Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Dalam lipatan sejarah Tanah Melayu, Kesultanan Perak muncul sebagai salah satu kerajaan yang memainkan peranan penting dalam membentuk identiti bangsa dan mempertahankan kedaulatan negeri. Berasal dari keturunan Kesultanan Melaka yang agung, Kesultanan Perak berdiri megah hingga ke hari ini. Segalanya bermula selepas kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Melaka, membawa keluarganya ke Kampar dan meninggalkan legasi yang tidak terputus. Putra baginda, Raja Muzaffar Shah, kemudian dijemput oleh rakyat Perak untuk menjadi pemimpin mereka. Dengan restu dan pengiktirafan, beliau dinobatkan sebagai Sultan Muzaffar Shah I, Sultan Perak yang pertama pada sekitar tahun 1528. Pemilihan Sultan Muzaffar Shah menandakan kesinambungan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda membawa bersama sistem pentadbiran, adat istiadat, dan undang-undang yang diwarisi dari Melaka. Sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam terus diperkukuhkan. Selepas Sultan Muzaffar Shah mangkat, putra baginda Sultan Mansur Shah I menjadi Sultan Perak kedua. Baginda memerintah dengan bijaksana dan meneruskan pengukuhan kuasa di Perak. Sultan Mansur Shah pertama dikatakan mangkat secara misteri apabila gaib selepas menunaikan solat Jumaat di Kota Lama Kanan dan jasadnya tidak pernah ditemui. Baginda dikenali sebagai Sultan Perak yang gaib. Kisah kehilangan Sultan Mansur Shah satu menjadi legenda dalam sejarah negeri Perak. Hingga kini, lokasi sebenar makam baginda tidak diketahui. Selepas itu, takhta Perak disandang oleh Sultan Ahmad Tajuddin Shah, Sultan Perak ketiga. Pemerintahan baginda menyaksikan hubungan perdagangan yang semakin rancak di sepanjang Sungai Perak. Baginda memainkan peranan dalam memperkukuh hubungan diplomatik dengan negeri-negeri jiran. Kesultanan Perak kemudian diteruskan oleh sultan-sultan berikutnya seperti Sultan Tajul Arifin, Sultan Alauddin Shah, Sultan Mansur Shah II, dan Sultan Mahmud Shah pertama. Setiap pemerintah meninggalkan sumbangan tersendiri dalam memajukan negeri, memperkukuh agama Islam, dan mempertahankan kedaulatan Perak. Perak kemudiannya menjadi negeri yang kaya dengan hasil bijih timah. Kekayaan ini menjadikan Perak sasaran kuasa-kuasa luar. Pada abad ke-17, Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda menyerang Perak dan menguasai negeri ini untuk mengawal hasil timahnya. Bahkan, selepas Aceh, Belanda pula datang cuba menguasai perdagangan bijih timah di Perak. Belanda menandatangani perjanjian dengan Perak untuk memonopoli bijih timah, tetapi hubungan ini sering bergolak. Rakyat Perak dan pembesar tempatan menentang penguasaan asing yang menindas. Walaupun Belanda bertapak di Perak, mereka tidak pernah benar-benar berjaya menguasai sepenuhnya negeri ini. Namun cabaran paling besar hadir pada abad ke-19. Krisis perebutan takhta dan konflik pembesar membuka ruang untuk British campur tangan. Pada 20 Januari 1874, perjanjian Pangkor dimeterai antara pihak British dan Sultan Abdullah. Melalui perjanjian ini, Sultan Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Tetapi pada masa yang sama, British menghantar residen mereka ke Perak. Bermulalah era campur tangan British secara rasmi di negeri ini. Residen pertama, J.W.W. Birch, yang dilantik British, gagal memahami adat dan sensitiviti masyarakat Melayu. Sikapnya yang kasar dan tidak menghormati sultan dan pembesar mengundang kemarahan. Pada 2 November 1875, Birch dibunuh oleh orang-orang Melayu yang diketuai oleh Datuk Maharaja Lela di Pasir Salap. Peristiwa ini menandakan salah satu penentangan awal orang Melayu terhadap penjajahan British. Kebangkitan ini membawa kepada Perang Perak, namun akhirnya British berjaya menguasai keadaan dan meneruskan pengaruh mereka di Perak. Sistem pewarisan takhta Perak pula unik dan kompleks. Berbeza dengan kebanyakan negeri lain, Perak menggunakan sistem giliran di kalangan waris yang memegang jawatan Raja Muda, Raja Dihilir, dan seterusnya. Sistem ini memastikan urutan pewarisan yang tersusun dan mengelakkan perebutan kuasa secara berterusan. Antara sultan-sultan penting selepas era penjajahan termasuklah
Sultan Idris Shah. Pertama yang membawa kemajuan kepada Perak, Sultan Iskandar Shah, Sultan Abdul Jalil, Sultan Yusuf Izzuddin Shah, Sultan Idris Shah. Dua, dan Sultan Azlan Shah yang terkenal dengan kebijaksanaan serta pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Hari ini, Kesultanan Perak terus berperanan sebagai payung kepada rakyat dan simbol perpaduan negeri. Sultan Perak ke-35, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, dikenali sebagai seorang sultan yang berilmu, progresif dan sentiasa dekat di hati rakyat. Kesultanan Perak telah melalui ratusan tahun cabaran, penjajahan dan perubahan zaman. Namun legasi yang ditinggalkan tetap utuh sebagai warisan berharga bangsa Melayu dan rakyat Malaysia. Inilah kisah Kesultanan Perak, sebuah kisah tentang keberanian, perjuangan, maruah dan kesinambungan sejarah yang tidak pernah pudar.